yang saya muliakan Fungsi Majelis, Saudara Raizat, Fungsi Rustia, Profesor Daradia, Tuan Haji Ismail, dan para peserta guru-guru yang saya kasih ya. Mula-mula sekali saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuan Daradia untuk saya mengalu-alukan kedatangan cikgu, guru-guru. Saya dipahamkan guru-guru, cikgu-cikgu, tetapi yang saya nampak nama cikgu-cikgu. Dan tajuk sangat fundamental yang diberikan ialah falsafah matematik dalam pelajaran dan pelajaran. Saya tidak tahu apakah ini dapat menepati hasrat para guru sekalian. Cuma saya nak berkongsi pandangan apakah tujuan kita mengajar mengembangkan ilmu dalam matematik. Saya memetik kata-kata ahli geometri yang terkenal, Plato. Dia kata geometry is knowledge of the eternally existent. Geometri sebahagian matematik adalah ilmu tentang dunia yang abadi, ketuhanan. Matematik tujuan adalah untuk kenal Tuhan. Melihat ciptaannya ialah melihat bahasa geometri. Alam semesta ditulis dalam bahasa geometri. Ada 4 aksara yang penting dalam geometri, yaitu elips, bulatan, parabola, dan hiperbola. Hanya 4 ini sajalah yang kita lihat alam ini diciptakan. Asas yang paling umum ialah elips. X square over A square plus Y square over B square equals 1. Dan apabila A sama dengan B, dia jadi circle. Dan tidak ada garis lurus. Kesalahan pertama guru di sekolah ialah mengatakan garis lurus ialah sebagai garis lurus. Ini telah buktikan palsu, sebab garis lurus tidak ada dalam aksara geometri yang sebenarnya. Maka palsulah geometri Euclid yang telah dikembangkan selama 2000 tahun, tetapi masih diajar di sekolah. Garis lurus ialah bulatan dengan jari tidak terhingga. Oleh sebab itu, aksiom Euclid yang mengatakan 2 titik boleh disambung dengan garis lurus, dan itu adalah palsu. Sebab garis lurus itu dia kembali kepada tempat asal. Sebab garis lurus hanyalah bulatan. Dalam konteks yang sederhana kita lihat dia garis lurus, tapi dalam konteks yang hakiki dialah sebuah bulatan. Kita lihat lantai ini lurus, rata-rata sebenarnya dia melengkung, sebab dia sebahagian daripada bumi yang sfera. Oleh sebab itu menganggap lantai ini rata, kita salah dalam konteks geometri dimensi yang sebenarnya. Kesalahan ini barangkali tujuan saya adalah untuk mengajak guru berfikir. Lihatlah alam semesta yang indah. Dan ini dilukis, ditulis oleh penciptanya menggunakan bahasa yang cukup indah. Bahasa yang kita boleh lukis dalam geometri. Hanyalah sebuah bulatan. Bulatan yang dikecilkan atau dibesarkan dengan kadar yang sangat sistematik. Dan bagaimanakah kita ambil daripada diagonal ke diagonal untuk membentuk sebuah bulatan yang kita sebenarnya boleh identify. Kita boleh represent alam semesta ke dalam bentuk geometri, dan kita dapat lihat keindahan alam semesta ini dicipta dalam bentuk yang tertib, tersusun, dan tidak ada yang tersusun kecuali ada penyusunnya. Itulah matlamat matematik akhir yang hilang dalam dimensi moden. Lihatlah, yang sebelah kanan ialah tsunami. Dia datang dalam bentuk geometri yang sangat precise. Dan lihat yang sebelah kiri ialah galaksi. Dia datang dalam bentuk yang sama. Kita boleh lihat, kita boleh represent dalam bentuk geometri, dan kita boleh analisis menunjukkan dia datang daripada sumber yang sama, Tuhan yang sama, bentuk pun sama. Kita lihat pohon yang seperti itu juga mempunyai curvature yang sama, menunjukkan dia datang daripada Tuhan yang sama. Dan mathematically, God is one and the only. Itulah matlamat matematik asal yang diasaskan oleh para penciptanya. Sayang,
Hari ini Tuhan tidak ada satu ayat pun dalam buku matematik, lebih-lebih dalam buku matematik tambahan, tidak ada langsung. Saya diminta untuk menilai buku matematik tambahan beberapa tahun lepas. Soalan yang pertama ialah apakah buku ini ditulis berdasarkan kepada falsafah pendidikan negara. Maka penuh 10, saya bagi 3. Yang lain bagi 10, 9. Ketua kurikulum menanya saya, kenapa doktor bagi sangat sedikit? Saya kata, dalam sistem pendidikan kita ada 4 unsur, 3 unsur sekolah. Segi emosi, jasmani, intelektual, dan rohani. Ada 4. Buku ini hanya ada intelektual semata-mata. 1/4 kali 10, 2.5. Saya bagi 3 mereka. Dan dalam exercise yang keduanya, terima kasih doktor. Dan jasa doktor selama ini diucapkan terima kasih. Berakhirlah tugas saya. Kita lihat, kembali ke belakang. Pergi ke belakang bukan mundur. Undur ke belakang untuk mengambil momentum ke depan. Kadang-kadang kita silap, kita hilangkan sejarah. Sebab sejarahlah perkara lama. Tetapi kita repeat perkara yang sama setiap hari. Kata Plato, necessity is the mother of invention. Kalau kita nak lihat dari segi penciptaan, ialah kerana keperluan. Matematik adalah asas. Oleh sebab itu, negara yang ingin maju dalam sains teknologi, dia tidak boleh abaikan sains fundamental. Matematik adalah asas. Tapi sayang, negara kita mementingkan aspek engineering, matematik gunaan dan sebagainya, yang hasil di belakang ialah fundamental. Negara yang mengamalkan sains fundamental, dia akan tidak dapat mengembangkan sains teknologi. Kita lihat juga nombor. Nombor ialah sebahagian matematik. Kata Pythagoras, number is everything. Sebab alam semesta ini Tuhan yang mencipta dalam bentuk yang sangat indah. Air dalam 2:1, hidrogen dan oksigen. Kalau kita ubah 2:2, dia menjadi hidrogen peroksida. Air yang sumber kehidupan berubah menjadi racun yang berbisa. Yang membezakanlah hanyalah nisbah. Nisbah tidak dapat ditukar sama sekali. Itulah keindahan bagi pada matematik, yang berakhir ialah untuk melihat keindahan ciptaan ilahi. Sayang sekali lagi, dalam buku teks matematik, unsur ini hilang sama sekali. Dari manakah datangnya matematik? Kata Pythagoras, saya salin daripada seorang yang bernama Hermes. Kata Euclid, saya bukan ahli matematik, saya hanya penyalin daripada seorang bernama Hermes. Siapakah Hermes? Hermes dalam konteks Yahudi, Judaism, dialah bernama Othno. Dalam konteks Kristian, namanya Ina. Dalam konteks Islam, namanya Nabi Idris alaihissalam. Mukjizat ialah matematik. Dan matematik diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi ini. Nabi ini diutuskan kepada orang Mesir. Oleh sebab itu, Pythagoras mengatakan, saya tidak dapat buktikan teorem Pythagoras. Saya hanya salin daripada Hermes. Teorem Pythagoras dibuktikan oleh David bin Qurrah dalam Qur'an ke-10. Walaupun dinamakan dengan teorem Pythagoras, Pythagoras tidak dapat menyalinnya. Dan apa yang diajar oleh Nabi Idris disalin oleh seorang yang bernama Apollonius. Dia menulis bukunya Conic Section, yang semua radius geometri yang dipelajari di sekolah sampai ke universiti diambil daripada buku Nabi Idris. Dan inilah yang dipadamkan oleh Barat dalam sejarah. Dan mereka tidak membenarkan sejarah untuk orang sains, sebab sejarah untuk orang sastra yang bodoh-bodoh. Oleh sebab itu, orang sains mati pun tak kenal sejarah. Kata Aristotle, seorang ahli falsafah, dia kata, know yourself is the beginning of all wisdom. Tujuan belajar matematik adalah untuk mendapat wisdom. Wisdom ataupun hikmah, gnosis, ataupun wise, ataupun untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kata Aristotle, educating the mind without educating the heart is not education at all. Kita ajar matematik bukan untuk akal, untuk cium. Oleh sebab itu, matematik telah tersasar hari ini. Dia menggunakan kognitif. Matematik harus diajar kepada hati. Berfikir pada tempat yang paling tinggi ialah menggunakan intuition.
Di sekolah masih menggunakan kognitif, dan matematik peringkat tinggi menggunakan hati, kalbu. Oleh sebab itu, mereka yang pernah mengalami melakukan pendidikan peringkat tinggi, peringkat ijazah, PhD umpamanya, cuba kita bayangkan bagaimanakah kita menyelesaikan masalah ketika kita belajar dulu. Bukan dengan kognitif, tetapi lintasan ilham daripada hati yang bersih. Daripada hati inilah yang menerbitkan kenapa saya tidak menyelesaikan dengan kaedah ini. Itulah pendidikan peringkat tinggi di Malaysia masih lagi attack kognitif, dia tak attack kalbu. Dan kata Euclid, siapa Euclid? Dia ialah penyalin matematik yang diajar oleh Nabi Idris AS. Dia menulis sebuah kitab yang besar bernama Ostopos. Diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi The Elements dan diterjemahkan dalam bahasa Latin The Elementia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Elements. Dia kata apa? There is no royal roads to geometry. Tidak ada shortcut dalam matematik. Matematik ialah latihan pemikiran secara mendalam yang kita gagal dalam satu pendidikan kita sebab kita mengajar matematik secara rutin, tidak mengajar untuk berfikir secara mendalam. Pelajar hanya dapat menjawab soalan yang cikgu pernah ajar. Oleh sebab itu kita gagal secara total dalam peperiksaan TIMSS dan PISA. Malaysia terkenal negara yang mengamalkan hafalan tanpa pemikiran, dan kita telah tertinggal jauh apabila kita terlibat dalam pertandingan peringkat antarabangsa seperti International Mathematical Olympiad yang saya telah pernah menjadi jurulatih sekolah negara untuk beberapa tahun lepas. Malaysia handicap sebab dalam kurikulum kita telah habiskan, padamkan geometri. Tahun 1998 cukup menyedihkan. Tajuk yang paling penting dalam matematik, pelajaran, telah dipadamkan buat selama-lamanya. Alasannya ialah sejak pada zaman merdeka, pelajar Malaysia tidak dapat menyelesaikan geometri, maka tajuk geometri kita hapuskan. Saya mengalih mata dalam itu sebab saya mengangkat tangan untuk mengekalkan, saya kalah. Dan itulah kemudian menghapuskan geometri, maka kita handicap di peringkat antarabangsa. Ini geometri yang diajar oleh Euclid. Euclid menulis buku yang terbaik di dunia hari ini, yaitu buku The Elements yang ada 13 jilid yang kita belajar sampai tahun akhir di UM hanyalah jilid pertama. Jilid kedua sampai 13 belum kita sentuh sama sekali. Ini mukjizat daripada Nabi Idris AS. Ilmu matematik ialah ilmu mukjizat, miracles daripada ilahi yang diturunkan pada setiap rasul yang diutuskan pada manusia. Setiap umat ada rasul. Dan Euclid mengajar ilmu yang diajar oleh Nabi Idris. Sekali lagi dalam buku teks tidak ditulis ini. Barat memadamkan fakta hubungan rasul dengan matematik. Dan ada pelajar yang belajar dengan Euclid. Pelajar ini bertanya kepada Euclid, Tuan Guru, apa guna kita belajar matematik yang sukar ini? Dan Euclid pun diam. Dia terus pengajarannya. Apabila sampai akhir kelas, dia bertanya, siapakah pelajar yang bertanya saya tadi, apakah guna geometri yang saya ajar? Pelajar itu mengangkat tangan. Sekarang, kata Euclid, siapa yang ada wang 2 perak, sila berikan kepada pelajar ini. Dia belajar untuk dunia. Saya mengajar untuk kecintaan berilmu. Wisdom. Matematik untuk wisdom, bukan untuk dunia. Kata Euclid, sekarang sila keluar dari kelas saya mengajar untuk mereka yang cinta ke ilmu. Hari ini apakah guru berjaya untuk menanamkan perasaan cinta belajar pada universiti matematik? Dan belajar kerana sukarela, bukan kerana belajar secara terpaksa, sebab guru juga mengajar secara terpaksa. Bagaimana kita nak bawa pelajar untuk cinta pada matematik? Kita gagal dalam keadaan ini. Beauty is the wisdom of women, but wisdom is the beauty of man. Handsome lelaki ini bukan handsome fizikalnya, tapi wisdom yang ada padanya. Wanita anugerah ilahi, dia ada kecantikan. Itulah wisdomnya. Dan wisdom lelaki ialah bijaksana. Yang masih muda-muda, pilihlah lelaki yang bijaksana, bukan. Kata Archimedes, bahagian daripada mengikut Pythagoras, dia kata mathematics revealed its secret only to those who approach it with pure love and
for its own beauty. Mathematics is beauty. Melihatlah hasil yang ada dalam perjalanan langit. Bumi, matahari, bulan, bumi yang beredar dengan begitu cantik. Kita boleh rumuskan, kita boleh transform perjalanan dynamical yang berlaku pada bumi umpamanya dengan persamaan differential equation. Yang penyelesaian ini melambangkan keindahan perjalanan yang tersusul, dan inilah kecintaan kita untuk melihat keagungan cipta ilahi. Mathematics ialah ilmu tentang ketuhanan asalnya yang berubah akhirnya ilmu untuk teknologi. Inilah saya nak cakap tentang kebenaran ilmu. Apakah mathematics mencapai taraf ilmu? Knowledge mesti ada truth and conviction, benar dan yakin. Dan knowledge is the intersection between truth and belief. Kadang-kadang kita percaya dia betul, dia palsu. Itu bukan mathematics, itu bukan ilmu. Truth and belief, dua-dua mesti berpadu, benar dan yakin, truth and conviction. Dan matematik yang kita ajar, saya akan tunjukkan kebanyakannya palsu. Apakah wisdom? Wisdom ialah hikmah. Hikmah ialah kemuncak pada ilmu. Dan wisdom mesti overlapping between knowledge, which is perceived truth, and the truth itself. Yang kita sangka dia benar dan dia memang benar, itu wisdom. Itu dalam konteks orang dahulu kala. Tapi apakah kita dapat menandingi sebuah buku yang tulis oleh Euclid? Maksudnya orang dulu lebih bijak daripada kita, bukan orang sekarang. Orang sekarang perkembangan geometri, perkembangan teknologi ialah sebagai proses ilmu daripada yang lepas. Sebab tidak adanya algoritma geometri, tidak ada algoritma algoritmi, tidak muncul komputer yang ada. Komputer ini wujud sejak daripada algoritmi yang menyediakan algoritma. Algoritma maksudnya kaedah algoritmi. So, know yourself is the beginning of all wisdom. Sekarang saya cakap tentang wisdom. Apakah cikgu-cikgu membawa wisdom ke dalam pelajar-pelajar? Apabila pelajar sudah tamat sekolah, apakah ada wisdom dalam dirinya? Ada hikmah yang dapat membantu kehidupannya? Atau mathematics hanya untuk peperiksaan semata-mata? Bila habis peperiksaan, maka nota dibuang sebagaimana cikgu ketika belajar dulu juga buang nota selepas peperiksaan akhir. Bermaksud ilmu hanya untuk professionalism. Alangkah hinanya guru seperti ini. Maaf, saya nak pencet lama lagi, saya nak berikan amanah untuk akhir. Wisdom ialah knowledge plus insight and discernment. Yang cikgu boleh bincang lepas ini, apakah maksudnya? Mesti ada tiga kualiti ini. Knowledge mestilah dia bersifat benar dan yakin. Dan sekarang kita lihat geometri Euclid ialah palsu. Oleh sebab itu, matematik tidak mungkin taraf ilmu sama sekali. Tetapi apa guna kita mengajar matematik? Jangan risau, hujung bulan kita dapat gaji, itulah gunanya. So, lawan pada wisdom ialah stupid. Apakah stupid? Ialah knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies. Lihat benar, tengok dia benar, tapi bertindak sebaliknya. Itulah orang yang bodoh. Dunia ialah sementara, akhirat ialah kekal, tapi bekerja untuk dunia ialah orang yang bodoh. Kita lihat dalam konteks Islam. Hikmah ditarifkan oleh para ilmuannya sebagai al-fiqhu fil Quran, menguasai ilmu yang diturunkan sebagai wahyu. Ibn Qayyim mengatakan al-hikmah fi'lun ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Hikmah ialah perbuatan yang selayaknya dilakukan dalam keadaan yang paling layak pada masa yang paling layak. Itulah hikmah. Orang yang bertindak sesuai dengan keadaan, dengan ilmu yang mantap, itulah hikmah, itulah wisdom, itulah the wise. Dan kita nak ciptakan, nak lahirkan pelajar yang cinta ke ilmu, yang bersifat wise. Tetapi kita gagal sebab cikgu hanya tekankan peperiksaan di sekolah, yang kita hanya tekankan intelektual. Tiga lagi falsafah negara pendidikan kita abaikan. Dan kita adalah hypocrite. Kita bercakap tentang falsafah pendidikan, tetapi kita hanya tekankan satu unsur, bermaksud kita hypocrite dalam berjaya kita. Imam Nawawi mengatakan hikmah ibarat ilmu mutasah bil ahkam mutashmil al ma'rifah billah tabaraka ta'ala wal mas bin nafadil basirah
wa tahdzib an-nafs wa tahqil haqq wal 'amli wa sadd an ittiba' al-hawa wal batil wal hakim man lahu dzalik. Siapa yang punya sifat di atas tadi ialah seorang yang punya hikmah. Itulah dalam konteks seorang muslim. Al-Qarabi mengatakan ia ilmu bil mawjudat bima hiya mawjudat wa qur'atan ismul ihtimal ilahiyah wa tabi'iyah wa mantiqiyah wa rudiyah. Apa dia kata? Dia kata hikmah ialah ilmu tentang alam semesta yang dikajikan tentang kewujudan yang wujud, yang kita sebut sebagai ontologi sekarang, dan cabangnya terbahagi kepada ketuhanan, sains dan teknologi, logik dan matematik. Itulah hikmah. Siapa yang kuasai sains, kuasai matematik, logik dan ketuhanan, itulah orang yang berhikmah. Orang yang tahu matematik saja ialah orang yang tidak berhikmah. Al-hikmah an tada'a syai' fi mawdhi'i tamaman. Sayang, pelajar muslim tidak tahu bahasa agamanya sendiri, memalukan. Hikmah ialah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dan kalau kita tidak meletakkan matematik sebagai tugas sebagai guru untuk membina jiwa yang sejahtera kepada pelajar, berfikir dengan rasional, berakhir dengan keilham, maka guru gagal sebagai guru matematik. Kita akan dipersoalkan nanti. Oleh sebab itu, inilah model matematik yang kita lihat dalam konteks paduan. Matematik berada tempat nombor 2 selepas ketuhanan. Pertama ialah ketuhanan, disebut sebagai metafisik, ilmu yang tak dapat dilihat. Matematik ilmu yang juga tidak dapat dilihat sebahagiannya, dapat dilihat sebahagiannya. Dan sains tabi ialah ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang paling rendah, iaitu ilmu yang dapat dilihat. Ilmu yang tidak dapat dilihat, dia asaskan berhujah dengan matematik dengan mengkaji apa yang dapat dilihat. Fizik ialah ilmu yang dapat dilihat, metafizik ialah ilmu yang tidak dapat dilihat, tetapi matematik menghubungkan antara bidang ini. Dan kita tidak melihat siapakah bina bangunan ini, tetapi kita lihat engineer atau arkitek yang membina bangunan ini ialah arkitek yang cukup handal daripada finishing yang buat. Kita tidak lihat siapa yang membinanya, tapi kita dapat berhujah dengan logik mantik bahawa bangunan ini dibina oleh arkitek yang handal. Alam semesta ini lagi indah. Oleh sebab itu penciptanya yang maha agung. Itulah matlamat matematik. Tapi sayang sekali lagi dalam buku teks matematik nama Tuhan satu pun tidak ada. Oleh sebab itu kalau kita kagum dengan sebuah bangunan yang indah, pertama sekali ialah kita nyatakan siapakah arkiteknya. Sayang, sejak daripada zaman Laplace, sebelum Laplace setiap ilmu matematik dimulakan dengan ketuhanan. Newton menulis bukunya Naturalis Philosophia Mathematica memulakan dengan nama ilahi. Tetapi bermulanya Laplace, dia memadamkan nama Tuhan dalam buku matematiknya. Dia tulis buku matematik yang besar tentang universe, dan Napoleon Prancis bertanya pada Laplace, kenapa anda tidak tulis pencipta yang anda kaji alamnya? Apa jawab Laplace? I had no need for such hypothesis. Saya tidak perlu lagi ketuhanan, sebab alam ini terjadi sendiri, kata Laplace, yang memulakan pahaman positivism yang menjadi asas pendidikan negara Malaysia. Tidak wujud Tuhan dalam penciptaan alam semesta, itu falsafah negara kita, yang kemudian bercanggah dengan falsafah pendidikan negara yang meletakkan ketuhanan, maka ilmu bercanggah dengan falsafah yang kita bina. Tetapi inilah yang maksudkan. Skema yang indah tadi telah diterbalikkan oleh Laplace dan diterbalikkan. Maka inilah skema yang cikgu-cikgu sedang ajar pelajar sekarang, menjadikan ketuhanan telah di bawah dan dipotong sama sekali, dan matematik ialah untuk teknologi. Inilah skema yang wujud hari ini, dan kita menghasilkan pelajar seperti ini. Pelajar yang terbalik saksiahnya, yang berjalan kaki di atas, kepala ke bawah, sebab matlamat matematik bukan lagi untuk melihat keindahan ciptaan ilahi, tetapi untuk tujuan teknologi semata-mata. Maka berakhirlah zaman matematik yang digunakan untuk mengenali kebenaran, dan kita berdepan dengan masalah yang cukup serius. Bukan masalah Malaysia saja, yang lulus matematik bukan menghasilkan pelajar yang tunduk perasaannya, yang cinta ilmu, tetapi bila mereka lulus dalam matematik, mereka makin bangga. Ini bercanggah sebab kita bina pelajar seperti itu. Dan di barat lebih parah.
Kita lihat nak Chancellor mereka, umpamanya nak Chancellor University Harvard menulis buku yang terkenal, berkali cikgu-cikgu telah baca buku ini, Excellent Without a Soul. Mereka dapat akademik yang tinggi, 4.00, tapi bila bina jabatan runtuh, bila bina hospital runtuh, bila bina studio runtuh, sebab excellent without a soul. Kita gagal beri roh pada pelajar kita bangga, angkuh, dan bila mereka semakin tinggi, semakin angkuhlah dia. Dan professionalism ialah untuk eksploitasi ekonomi. Sayang, kita gagal sebagai pensyarah, gagal sebagai guru sekali lagi. Buku ini dibincangkan paling banyak di dunia. Setiap Chancellor dunia membincangkan, Chancellor UTM, Chancellor UiTM membincangkan buku ini. Tidak cukup di masing-masing, mereka membincangkan, bawa ke UPM supaya UPM pun sedar. Rupanya barangkali kita dah sedar sehingga Chancellor UTM terpaksa bawa buku ini bincang di UPM bahawa kita sekarang gagal untuk menghasilkan pelajar yang bersepadu sebagaimana dalam pasal negara kita. Dan pensyarah meresi daripada guru di sekolah. Dan kita lihat buku ditulis dengan banyak sekarang. Contohnya buku The Soul of Education, The Lost Soul of Higher Education, menunjukkan bahawa di Amerika, di England, gagal universiti memainkan peranan untuk membina manusia. Mereka membina fizikal semata-mata. Negara yang membina fizikal semata-mata tanpa membina kemanusiaan, negara ini akan runtuh. Lihatlah Amerika. Mereka bina teknologi sampai ke langit, tetapi manusianya sangat-sangat hina. Lebih hina daripada hewan, sebab hewan tak kahwin jantan dengan jantan. Amerika kahwin jantan dengan jantan. Mereka gagal untuk membina saksiat di Amerika, dan kita mengikuti jejak mereka dengan laju. Sepaling tinggi pun kita sebaik mereka, tetapi kita korbankan sistem nilai yang kita ada, akhlak yang menjadi kronik lebih-lebih lagi di bandar di kota raya ini. Kita lihat bagaimanakah akhlak yang kita harus bina daripada pelajar matematik dan sains dan lain-lain, tetapi guru gagal membina saksiat pelajar. Ini tanggungjawab guru semua. Kita akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita telah mendapat simbol intelektual, tetapi kita tidak dapat simbol akhlak. Di UPM dulu ada ura-ura untuk mencantumkan CGPA bersama dengan akhlak, tetapi gagal. Kalaulah intelektual kita 4.00 dan akhlak kita bawalah sijil itu untuk bekerja di mana pun. Betapa kroniknya masalah negara kita dalam ekonomi ialah disebabkan bukan komoditi yang berkurang, tetapi manusia yang tamak halaba yang menguasainya. Sebab kita hanya bina fizikal, tak bina manusia. Matematik ialah untuk membina manusia. Kita telah jadikan universiti sebagai kilang. Pelajar yang bersifat manusia masuk universiti dengan satu pattern saja, keluar sebagai robot. Guru juga menjadikan sekolah sebagai kilang, hanya memberikan mekanikal, memberikan simbol arahan yang seperti robot. Pelajar keluar seperti robot, jawab A, B, C, D, pilih antara itu saja, dan dia keluar menjadi robot, tidak keluar menjadi manusia. Ini kegagalan sistem pendidikan kita secara total. Maksud saya, universiti ialah kilang, pensyarah ialah pekerja kilang, pelajar ialah bahan kilang yang harus dijual kemudian. Itu sebab universiti ada ISO dan sekolah ada SO. Yang asalnya SO ini ialah untuk bahan kilangan, dan kita jadikan pelajar sebagai bahan kilang. Alangkah hinakan kita, sebab kita tidak berfikir. Saya belum masuk tadi berfikir. Saya nak masuk ialah higher order thinking, sebab kita lower order thinking. Ini dia higher order thinking. Ialah saya nak kenalkan kebenaran, paradox, policy. Apakah paradox? Dalam matematik ada paradox, banyak paradox, dan paradox ialah kita sangka dia benar tapi dia palsu. Seperti ini paradox. Bacanya ANW, yang benarnya lah ANW. Seluruh dunia panggil W, tapi yang benarnya double V. Itu paradox. Yang inilah yang cikgu ajar di sekolah. Cikgu ajar W, sebenarnya double V. Sebab kita tidak berfikir. Tahap yang paling asas. Cikgu malas berfikir. Cikgu Malaysia kajian ialah yang paling malas berfikir.
Dia hanya ambil dalam buku teks. Oleh sebab itu, soalan untuk sekolah dia hanya ada yang dia ajar. Yang dia tak ajar, tidak ada. Ini paradoks dalam matematik. R ialah X such that X not in R. Inilah kita panggil paradoks. Dalam matematik banyak paradoks. Ini juga paradoks. Cuba cikgu lihat secara kasarnya apakah paradoks. Oleh sebab itu, kalau tidak ada higher order thinking, maka kita lihat terima seadanya. Buku ini penuh paradoks. Buku ini bertajuk Malaysia A Study in Direct and Indirect Rules. Ditulis oleh Robert Emerson yang dicetak di New York pada tahun 1937. Apakah paradoks? Paradoks adalah Malaysia ditubuhkan 1963. Tiba-tiba buku ini sudah dicetak 1937. Maksudnya Malaysia dirancang untuk menjadi Malaysia yang sekular ini jauh sebelum Malaysia ditubuhkan. Itu maksudnya bagi mereka berfikir. Yang tak berfikir, tak ada apa-apa nilai. Siang dan malam sama bagi orang yang buta. Bagi orang buta, siang dan malam sama saja. Jangan kita jadi orang buta. Mengajar matematik, mengajar paradoks. Fungsi fx 2x daripada 0,1 dalam interval 0,1 match into 0, 2 1 to 1 on 2, which is the element is at par. Equivalent elements dalam 0, 1 sama dengan 0, 2. Sebab dia adalah 1 to 1 and on 2. And yet 0, 1 is a subset of 0, 2. Dan di sini palsu yang sangat jelas, cikgu tidak pernah berfikir. Maksud saya, bagaimanakah selang 01 boleh dipetakan pada 02 dengan fx sama 2x yang satu unsur dipetakan satu unsur sama, tidak ada lebih tak kurang, tetapi 01 adalah subset dari 02. Kepalsuan yang sangat jelas, cikgu tak pernah berfikir, pelajar tak pernah berfikir, hafal, kalkulus, pencerah juga mengajar benda yang sama. Faham maksud saya? Sekarang kita telah lihat kepalsuan geometri Euclidean yang menganggap bahawa garis lurus adalah garis lurus, sebenarnya adalah sebagai satu spherical. Oleh sebab itu, diisytiharkan di Rusia tahun 1956 bahawa geometri Euclidean telah palsu, yang masih diajar di Amerika, masih diajar di England, masih diajar di Malaysia, sebab kita nak murid di England. Sebagaimana mereka, kita tertinggal 30 tahun daripada Rusia matematik kita. Di Rusia tidak mengajar matematik geometri sekali lagi, dan mereka menggunakan Auricycle. Cikgu tak pernah dengar perkara balik Laboucheskian. Barangkali cikgu tak pernah dengar tentang non-Euclidean geometry, sebab kita tertinggal 50 tahun daripada sebenarnya yang kita anggap kita negara maju 2020. Bohong. Maaf ya. Mereka sudah sampai kepada kuantum yang kita masih ajar di sekolah. Jumlah sudut dalam segitiga 180 darjah. Ini palsu. Berapa jumlah dalam segitiga? Cek balik dalam geometri yang sebenarnya, dia tidak 180 darjah. Cikgu masih ajar 127. Dan kepalsuan ini ialah, jangan risau, cikgu dapat gaji hujung bulan. Bagaimanakah geometri yang Raja 1, 2 ini telah dipindahkan oleh Rusia menjadi geometri kuantum yang dikajikan dalam quantum mekanik menggunakan Auricycle sebagai asas, bulatan sebagai asas binaan yang paling asas, dan geometri menggunakan Euclid menggunakan garis lurus. Perbezaan ialah garis lurus yang disangka garis lurus sebenarnya tidak. Cahaya bergerak lurus telah palsu sebab cahaya bergerak dalam bentuk curve, dalam bentuk Auricycle. Dalam bentuk yang dekat, cahaya bergerak lurus sebab dekat. Tetapi dalam bentuk yang jauh, galaksi-galaksi kita naik dengan Mi'raj. Mi'raj maksudnya naik atas dengan curve. Inilah yang telah menyentuh hati perasaan Einstein. Einstein memeluk Islam sebab ayat ini. Sebab dia mengkaji tentang cahaya bergerak curve dan dia membaca Al-Quran. Surah Al-Ma'arij maksudnya naik ke atas dalam bentuk curve. Dia yang pertama kali orang yang menemui cahaya bergerak dalam bentuk curve. Tetapi Barat tetap Barat, dia menutup berita ini. Kita mengajar kalkulus. For each epsilon positive, there exists delta positive such that x minus s naught less than delta implies fx minus
F not less than epsilon palsu. Bagaimanakah kita nak identify for each epsilon? Pensyarah tidak pernah berfikir. Cikgu apatah lagi mengajar benda palsu di sekolah. Sebab kita tidak ada higher order thinking. Kita tidak pernah persoalkan yang buku teks tulis. Hari ini kita belajar untuk berfikir. Kita lihat dalam Bolzano-Weierstrass, dalam peringkat analisis, di dalam Bolzano-Weierstrass, dalam teori-teorem yang dikumpulkan dalam functionalisis, semuanya palsu. Sebab bermula dengan titik tidak mempunyai jarak. Garisan ialah mempunyai jarak, tetapi dia terhasil daripada titik-titik, tapi titik kosong jarak dia. Bagaimana ciptaan tambahan kosong yang infinity menjadi jarak yang ada jarak? Kalaulah dot tidak ada jarak, bagaimana garis boleh ada jarak? Di situ kepalsuan yang timbul dalam analisis yang cukup serius hari ini. Dan pensyarah functionalisis, jangan risau, kita masih dapat gaji hujung bulan mengajar yang palsu kepada kita. Kalau pelajar yang cerdik, dia persoalkan pensyarah tak dapat jawab. Tetapi sayang, pelajar Malaysia hanya mendengar, menghafal, tulis balik, dapat A+, dan ilmu nothing. Tengok dalam complex analysis, cuba tengok betapakah paradoks. I square sama dengan minus 1, dan I square ialah square root of minus 1 darab dengan square root of minus 1, which is hukum cert ialah square root of minus 1 square yang sama 1. Palsu daripada from the starting point. Complex analysis palsu from the starting point. Bagaimanakah kita bina buku yang tebal kalau foundation telah palsu, semua palsu? Sebagaimana geometri Euclid palsu, begitulah palsunya complex analysis. Tapi jangan risau, kita dapat gaji hujung bulan. Tapi kita mengajar palsu sebab cikgu tidak berfikir, pensyarah tidak berfikir. Kita mengajar pelajar kita menjadi robot supaya menghafal apa yang kita beritahu. Kita tidak ada analisis dalam pengajian kita. Tengok arctangent phi. Cuba gantikan X dengan 1. Apa kita dapat? Kita dapat arctangent 1 equals 1 plus 2 over 3 factorial 1 and so on. So kita dapat ini nilai. Phi ialah nombor bukan nisbah. Tapi sekali lagi cikgu di sekolah mengajar kepalsuan. Phi sama 22/7. 22/7 ialah rational. Phi rational macam sama dengan rational. Kepalsuan yang sangat jelas sejak sekolah rendah. Ini phi. Phi dalam komputer ini nilai dia. Macam mana boleh 22/7? 22 adalah rational number. Dan phi ialah irrational number. Macam mana irrational dengan irrational boleh sama? Kepalsuannya sangat jelas. Kepalsuannya. Tapi inilah yang diajar di sekolah. Sayang, cikgu tidak berfikir. Buku teks ditulis dengan oleh mereka yang tidak berfikir untuk membuktikan kebenaran. Mereka hanya mengikut apa yang British tulis. Dan di British sana mereka telah sedar bahawa mereka telah salah dalam matematik. Mereka tukar balik kurikulum yang ada. Dan senyap-senyap mereka lari daripada apa yang mereka ajar kita selama ini. Pensyarah kita tidak berfikir. Dan hari ini apa guna phi ini? Dan kita lihat dalam analisis konteks EI phi equals minus 1 yang jelas palsu. Kenapa? E ialah 2.71803 ... yang bukan rational. Irrational number. I ialah imaginary number. Phi ialah bukan rational. Tetapi I phi equals minus 1 which is rational. Jelas palsu. Tapi inilah diajar seluruh dunia British. Rahsia gelap besar melihat kita masih mengajar yang palsu. Saya pergi ke China, Taiwan, mereka gelap sebab kita terperangkap dengan ilmu yang palsu. Apakah guru sedar? Kalau kita hanya sedar begini, malang sebab kita telah mengajar yang palsu kepada kita sekian lama. Sejak daripada pengarah kurikulum tak sedar bahawa kita mengajar paradoks kepada pelajar kita. Dan kita bercakap tentang higher order skill, tinggi skill. Dan hasilnya Malaysia mencunam ke bawah. Dan kita
klaim kita adalah negara maju 2020 dan kita lebih mundur daripada negara Togo di Afrika dalam matematik. Sebab kita tidak mengajar tentang berfikir, kita mengajar menghafal konvensional ataupun kaedah konvensional. Kita tidak mengajar untuk berfikir. Saya adalah menjadi jurulatih pasukan IMO dan juga pernah jadi ketua pasukan negara dalam bidang matematik. Sangat handicap bila kita perhatikan pelajar kita dalam sistem kita untuk compete di peringkat antarabangsa. Saya tanya ketua pasukan Rusia dalam matematik dunia, bagaimana jurulatih pelajar dapat terbaik dunia? Untuk Rusia, kami tidak kena benarkan pelajar menggunakan teknologi. Teknologi ialah antitesis pada matematik. Negara yang menggunakan teknologi, negara itu pelajarnya kognitif akan jatuh merudum. Malaysia lah negara yang obses dengan teknologi. Obses dengan teknologi, pelajar matematik akan jatuh sebab 5 dan 5 bertekak kalkulator. Saya banyak kali bercakap kepada kementerian, tak ada dengar seorang tak boleh dengar pada ini sebab mereka mengatakan teknologi adalah asas kepada pembelajaran. Saya katakan antitesis kepada pembelajaran. Khusus dalam matematik, bukan dalam sains teknologi. Saya maksudkan dengan sains dalam matematik yang berbentuk analisis. Numerical saya tersentuh. Kita lihat dalam PISA, cuba lihat betapa hinanya kita dalam matematik di Asia Tenggara, yang kita kalah dengan Siam, kita kalah dengan Laos, kita kalah dengan Vietnam, apatah lagi Vietnam. Vietnam adalah negara yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan angka terbaik di dunia dalam matematik. Bagaimana mereka mengajar? Mereka mengajar tentang geometri nol Euclidean sejak bernam-bernam. Ketika mereka dilanggar oleh mereka sudah mengajar dalam sistem Rusia. Nak banding silibus yang ada di Vietnam dengan Malaysia, jauh sama sekali. Saya cadangkan guru pergi melawat Vietnam, tengok mereka belajar di sekolah yang sangat banyak, tetapi kurikulum mereka sangat tinggi. Even Laos lebih tinggi sistem pendidikan matematik daripada Malaysia. Yang kita pandang sebelah mata itu lebih tinggi teknologi matematik daripada kita. Cuba melawat Kamboja, cuba melawat Laos, lawat Vietnam, kita tertinggal jauh sebab mereka mengamalkan sistem Perancis, kita menggunakan sistem British. Perancis jauh lebih tinggi matematik daripada British, tetapi British bergaduh dengan Perancis dan dia tidak pernah appreciate apa yang berlaku di Perancis. Kita lihat contoh terakhir, berfikir secara kritikal, higher order thinking. 2011 yang lepas, 2001 yang lepas, kita disajikan bahawa bangunan WTC dilanggar oleh Osama bin Laden. Tetapi ada paradoks yang sangat besar. Apakah paradoks? Paradoksnya ialah dia sia secara langsung. Itu paradoks yang paling besar penipuan berlaku dalam sejarah dunia. Mana mungkin accident boleh diambil secara langsung kalau mereka berfikir? Pernah datang tuan lihat bas dengan lori sedang bertembung, diambil gambar oleh TV3, disiarkan? Tidak pernah. Apabila lagi kita lihat peristiwa itu telah berlaku. Tetapi ini disiarkan secara langsung, menunjukkan orang yang mengambil gambar itulah yang melakukannya. Kalau guru berfikir secara matematik, tanya TV3, berapa lamakah persediaan dia untuk mengadakan buat tunjukkan secara langsung di Dataran Merdeka menyambut hari kemerdekaan, yang berapa lama persediaannya. Pertamanya dia mesti hantar alat penggambaran ke sana dan disambung kepada stesen. Stesen mesti sambung kepada slide, slide mesti bawa kepada slide yang bawah, slide sambung kepada ATM, barulah keluar gambar TV. Bagaimanakah peristiwa yang spontan disiarkan langsung oleh CNN yang menyiarkan? Kalau mereka dapat berfikir bahawa CNN lah yang melakukan peristiwa ini. Tetapi rakyat Malaysia katanya 95% mengaku ini dilakukan oleh Osama bin Laden. Bermaksud jangankan pelajar, guru juga tidak berfikiran aras tinggi. Maaf ya. Dan ini paradoks. Percakapan di antara George Bush dengan Sharon yang menjadi presiden, yang menjadi Perdana Menteri Israel. Ceritanya cukup mudah. Peristiwa ini berlaku pada 11 pagi. Maka Sharon angkat telefon pada Bush. Bush tak tanziah. Saya tanziah sebab bangunan anda telah runtuh. Yang kami dapat berita. Bangunan mana yang runtuh? Tak ada runtuh pun. Rupa-rupanya Sharon tersalah. Pukul 11 di Israel,
di Amerika baru pukul berapa, belum berlaku peristiwa ini. Maksudnya Israel yang rancang skrip ini, menyaksikan ini. Boleh faham? Dia tak salah, dia ingat pukul 11 yang dirancang di Amerika itu, dia telefon pukul 11 di Israel, wujud taziah. Dan bos kata, saya tak belum, kita berlaku sekejap lagi, tunggu. Satu dunia kena tipu, sebab tidak berfikir. Sayang, pelajar kita tidak berfikir seperti ini juga. Dan apakah jeneral mereka sebut? Saya baca dalam bahasa Arab ya. Rupa-rupa jeneral mereka fasih bahasa Arab sebab dia nak pergi ke Timur Tengah. Dia kata, "Mereka yazunna annana kharajna dari Afghanistan intiqaman li ahdath 11 September wal yusahih qata'u nahnu kharajna li qadri semua Islam la nur al Islam masyru'an qurran yuqarru al-muslimun ma wal Islam nahnu man yuqarru lahum ma wal Islam." Itu jawapan yang serang Afghanistan. Orang yang sangka Osama serang WTC, bodoh, kami yang serang. Dia mengaku secara terbuka. Kami yang lakukan untuk memusnahkan Islam. Tetapi dunia tidak berfikir. Kita nasib baik, dunia malas berfikir. Dia percaya pada CNN sebutkan. Maka, kerana bukan saja dalam matematik, dalam masyarakat juga, kita gagal untuk berfikir. Sebab kita bergantung pada TV3 dan juga CNN. TV3 hanya ambil pada CNN. Kata Obed Wargo, seorang tentera mereka, dia kata, "I spent years in the US Army believing the propaganda Muslim are evil and terrorists. After many years, I realized the US government leaders were the terrorists behind it all." Itulah jawapan ikhlas. Jawab tenteranya, dia keluar dan dia ditembak mati. Bahawa ini berlaku peristiwa keganasan di Perancis untuk kita berfikir. Dan dikatakan yang melakukannya ISIS, tentera Islam yang ganas. Dan kita lihat orang ini menangis sebab ayah dia mati, dilakukan oleh Muslim. Tetapi ada paradoks, sebab dia sentiasa menangis di Boston, di Hedison, di Aurora, di Paris, orang yang sama. Dan dia adalah tentera Israel yang melakukan special effect dalam pergambaran kita panggil special effect, dia supaya orang makin benci pada Muslim. Tetapi paradoks. Tetapi oleh kerana kita tak paradoks, kita tak fikir. Inilah yang melakukan keganasan tersebut, ISIS. Sayang di tangannya ada United States. Ini pasti bukan Muslim, sebab Muslim, setiap Muslim tidak boleh ada tattoo. Ada tattoo, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan oleh sebab itu pasti dia bukan Muslim. Rupa-rupanya adalah tentera Israel yang melakukannya. Ini dia. Israel mengatakan, kami tak sangka yang kami lakukan untuk memburukkan di Perancis, tiba-tiba betul-betul mati tentera kami. Rupa-rupanya yang berlakon sebagai ISIS itu adalah tentera Israel. Tetapi orang dunia tidak berfikir kami dapat menipu 95% dunia, termasuk Malaysia yang paling percaya pada berita kami. Kalau guru matematik tak boleh berfikir seperti itu, tidak ada guru lagi yang boleh berfikir dengan ini. Saya percaya kalau tidak ada guru matematik yang dapat berfikir kebenaran, tidak ada siapa lagi di Malaysia yang dapat berfikir kebenaran. Dan inilah ketua ISIS. Dan nama dia yang diisytiharkan Abu Bakar Al-Baghdadi, nama sebenarnya adalah Shimon Elliot. Dia adalah jenderal dalam tentera Israel, Zionis. Dia melakukan keburukan untuk memburukkan Muslim. Dan orang dunia memburukkan golongan yang ditindas ini. Sayang, orang Perancis tahu bahawa mereka sebut paradoks dalam bahasa harian mereka ialah false flag. Dan apabila orang mati ramai di Paris kali ini, maka pemberita pergi ramai-ramai ke hospital berkatan dan bertanya nak tengok mayat orang yang mati itu. Kata hospital tak ada orang mati seorang pun. Habis yang disiarkan dunia. Itulah kunan, kami buat kunan. Kami tak tahu pun dunia siarkan. Rupa-rupanya dia buat rehearsal. Satu dunia kena tipu. Sebab kita tidak berfikir, tidak ada aras berkaitan tinggi. Bukan saja dalam matematik, dalam kehidupan juga kita gagal berfungsi sebagai manusia. Sayang, guru matematik tidak kenal kebenaran. Dan seluruh dunia ada paradoks menaikkan bendera bahawa kita bersama dengan Paris, sebab Paris dikhianati oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita bersimpati dengan darah yang ditumpahkan, darah Cappadocia, Australia yang menggunakan.
Dan seluruh dunia menaikkan bendera Perancis sebagai simpati, dan Kuala Lumpur tidak ketinggalan. Tetapi ada paradoks. Bila Palestin dibunuh oleh Zionis, Syria dibunuh oleh tentera Amerika, tidak ada bendera dinaikkan. Bila Mesir merana, tidak ada bendera dinaikkan. Burma yang sebelah kita, Myanmar yang mati dibakar oleh saudara sendiri, tidak ada bendera yang dinaikkan. Somalia dibunuh, tidak ada bendera dinaikkan. Nigeria dibunuh, tidak ada bendera dinaikkan. Di Xinjiang, di Yaman, Turki, tidak ada satu bendera. Kita adalah hypocrite dalam konteks ini, sebab kita tidak berfikir. Kalau cikgu matematik tidak berfikir, sayang. Kalau siang dan malam sama, maknanya kita orang buta. Pembohongan, paradoks yang cukup besar. Siapa nampak paradoks? Yang sebelah kanan ialah ISIS, yang sebelah kiri ialah tentera ataupun pemerintah British. Dan sekejap lagi dia akan sembelih. Dan yang akan sembelih akad lehernya supaya disembelih. Apakah intelektual tuan-tuan tidak dihina? Dan mereka cukup ganas, akan disembelih, dan dia akan menaikkan lehernya supaya disembelih dengan mudah. Ini paradoks yang paling besar, sebab yang buatlah CNN. 98% orang Malaysia terperdaya dengan, sebab mereka tidak berfikir. Dan mereka buat patung ini. Sayang, darahnya 3 seminggu masih lagi merah. Maksud dia bukan darah, dia adalah berwarna. Kalau darah, dia menjadi hitam dalam masa 3 jam. Oleh kerana paradoks ini tidak dapat pelajar kita, guru juga tidak berfikir secara higher order thinking, apatah lagi untuk belajar untuk berfikir dalam matematik. Dalam peristiwa yang cukup mudah seperti ini pun tak dapat berfikir, maka kita gagal untuk membawa bina pelajar kita, membina kognitif yang sepadu dengan jiwa dan perasaan, dan dibakar. Ini paradoks yang paling besar dalam sejarah akhir. Dibakar dan dia diam. Apakah intelektual tuan-tuan dapat menerima perkara yang seperti pembohongan yang sebesar ini? Kalau kita kena panas, periuk di dapur, kita menjerit sampai keluar, apatah lagi dibakar seperti ini, dan dia diam di situ. Apakah intelektual tidak dihina? Dan saya bertangkai ini ialah untuk sama-sama mengajar kita berfikir. Dan tanggungjawab kita untuk membina pelajar berfikir dengan cara yang betul. Hot ini bukan hanya untuk menjawab soalan matematik, tetapi seluruh kehidupan. Dan oleh sebab itu, marilah kita melihat ke manakah destinasi kita. Apakah tujuan kita mempelajari, mengajari matematik, dan apakah kita sangat sesuai dengan pasal praktik negara kita yang bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang punya sifat kesepaduan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Cikgu hanya mengajar, perpesaan hanya menguji intelektual semata-mata, dan rumah ada 4 tiang. Kita bina 1 tiang, rumah pasti roboh kalau kita bina 1 tiang. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah pendidikan negara kita. Cikgu hanya membina 1 tiang untuk rumah pelajar, dan pelajar kita yang keluar universiti, keluar kolej, melahirkan suasana akhlak dan masalah sosial yang sangat kronik, sebab lahir daripada sistem pendidikan kita yang gagal secara total. Saya isytiharkan hari ini di depan cikgu-cikgu, saksikan perkataan saya. Sistem pendidikan kita telah gagal berfungsi. Cikgu semua akan menjawab persoalan ini di depan Allah SWT di akhirat nanti, termasuk saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas pembentangan yang telah disampaikan oleh Semadia Dr. Ma'rufah sebentar tadi. Banyak kutipan ilmu yang mengingatkan kita dan menyedarkan kita bahawa ilmu yang kita sampaikan itu patut disampaikan dengan penuh amanah dan berilmu. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Haji Ismail Musa untuk menyampaikan ceramata kepada Dr. Ma'rufah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih di atas penyampaian hadiah tadi.